Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pelajar peralihan. Mari kita menjawab soalan latihan peribahasa yang terdapat di dalam buku teks kelas peralihan Bahasa Melayu. Pada muka surat 56. Pelajaran ini akan disampaikan oleh Cikgu Khairul. Siapa lagi kalau bukan saya, Cikgu Khairul. Murid jangan lupa like, share dan subscribe. Jom belajar. Jom. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan pembelajaran kita di latihan peribahasa yang terdapat di dalam buku teks. Baik, dalam buku teks ini memberikan dua soalan lah. Yang pertama ni, yang kedua hidup harmoni, ya. Di bawah tajuk hidup harmoni. Baik, yang pertama kita kenal pasti dahulu apakah peribahasa, lengkapkan peribahasa yang betul dan kita masukkan peribahasa berdasarkan situasi yang diberikan. Baik, yang pertama, satu teguh. Bersatu teguh. Bila awak tengok perkataan teguh, ini berdiri pacak. Berdiri pacak. Satu tu maksudnya buat kerja beramai-ramai. Buat kerja beramai-ramai. Satu dia jadi teguh. Kalau buat kerja seorang-seorang, dia jadi apa? Dia tak jadi apa-apa. Sesuatu tu. Jadi jawapan dia, peribahasa yang sesuai ialah bersatu teguh, bercerai. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah makna peribahasa bersatu teguh, bercerai roboh. Murid boleh tengok di situ. Maksudnya apa? Hidup bermuafakat. Ada seia sekata. Ada kesekapatan. Okey, setuju untuk melakukan perbuatan tolong-menolong antara satu sama lain, bekerjasama dan bertoleransi akan memberikan kekuatan. Itu maksud bersatu teguh. Kalau bercerai roboh, perpecahan membawa kehancuran. Maksudnya kalau kaum Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak dan sebagainya di dalam Malaysia ini, sebagai rakyat Malaysia tak nak tolong-menolong, bersatu padu, tak bersependapat, tak sepakat, ya, boleh menyebabkan pergaduhan dan disusuli dengan peristiwa-peristiwa yang malang, rentetan daripada berlakunya perpecahan yang timbul akibat tidak bersependapat ataupun tidak sepahaman. Jadi hendaklah bersatu teguh, cerai. Contohnya beginilah. Kalau kita nak tolong ramai, buat kerja secara ramai-ramai. Contohnya pada zaman dahulu, rumah orang kampung Melayu boleh dialihkan, angkat saja ramai. Tetapi kalau tiada kerjasama antara kaum, barangkali akan berlaku peristiwa yang malang, iaitu kerusuhan kaum lah, paling bom mercun dan sebagainya. Itu adalah bersatu teguh, bercerai roboh. Maksudnya gambar pertama tu kena buat kerja beramai-ramai dengan hati terbuka dan ikhlas. Jika tak, kalau awak buat seorang-seorang memang tak boleh. Cikgu, saya ada jengkaut, kait pakai jengkaut. Awak tarik jengkaut tu, rumah awak yang tak boleh. Dia kena buat kerja beramai-ramai. Baik, kita tengok soalan nombor 2. Serumpun bak serai. Dalam peribahasa ini, serai ni sayur lah. Kita buat makanan untuk memasak. Jadi, partner dia pun makanan juga. Dia merupakan daun. Jadi, apakah peribahasa yang kedua? Untuk soalan serumpun bak serai. Kemudian apa? Dia mesti tumbuh-tumbuhan juga. Jadi jawapan dia, tengok. Hati gajah sama lapar ni haiwan. Bercerai roboh ni perbuatan. Bagai enau ni, enau pokok-pokok. Sesusun bak sirih. Ini pun pokok. Jadi mana satu yang betul? Serumpun bak serai bagai enau dalam berukah. Salah. Serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Itulah jawapan dia. Ya. Serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Serumpun tu satu pun serai yang sirih, daun sirih tu disusun.
dengan banyaknya. Jadi kita nak tahu apa maksud dia. Maksudnya ialah amalan hidup saling muafakat yang tidak akan berpecah belah. Amalan hidup saling muafakat yang tidak pecah belah. Dalam masyarakat Malaysia, peribahasa ini menggambarkan hidup bersatu padu dalam masyarakat sama ada melalui ahli keluarga, jiran tetangga, komuniti setempat dan masyarakat sekitarnya. Contohnya aktiviti gotong royong di rumah. Kita buat sama-sama. Satu keluarga campur dengan keluarga lain, campur dengan jiran lain. Tak kira bangsa apa, kaum apa, agama. Ya. Ini contohlah. Tanam cangkul ramai-ramai. Bersihkan longkang. Sama-sama bersihkan kawasan kediaman. Baik, soalan yang ketiga. Kita tengok yang kedua ni. Melepaskan pucuk masing-masing. Pucuk ni mestilah sesuatu benda yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Terutama pokok. Jadi kat sini mana pokok? Kata pokok. Maksud pokok di sini. Kata nama pokok. Mestilah a noun. Jawapan dia ialah bagai a noun dalam berluka melepaskan pucuk masing-masing. Apakah maksud ayat ini? Baik, kita kenal pasti apa itu noun. Bagai ni perumpamaan ya. Bagai, seperti, laksana, misal. Perkataan tu ialah pembandingan semacam atau pembahasa kiasan atau pembidalan. Baik, bagai a noun. A noun ni apa, murid? A noun ni ialah pokok. Kalau tidak silap, pokok rotan. Salah satu pokok rotan. Pokok rotan ini kalau ditumbuh, menjala-jala dan tinggi. Kalau kita tengok daripada jauh, pokok noun ialah paling tinggi. Dia tinggi, dia melilit sampai ke atas. Kemudian, pucuk dia tu, ujungnya tu, turun ke bawah. Pokok paling tinggi, kemudian dah tinggi, dia punya pucuk, dia biarkan tumbuh sampai ke bawah. Melepaskan pucuk masing-masing. Maksudnya, pokok enau tu dia lepaskan pucuk yang panjang tu, jatuh ke. Kenapa? Apa masalah melepaskan pucuk masing-masing? Enau tu pokok buluh. Siapa kenal pokok buluh? Pokok rotan. Pokok rotan. Siapa kenal pokok rotan? Rotan kenal rotan. Dalam bahasa Cina panggil tapiku. Sebat buntut guna rotan. Rotan itu asal usulnya ada duri. Orang nak ambil rotan, dipotong dan dibuang kulit yang mempunyai duri. Dia ada duri yang sangat tajam. Banyak duri dia. Sebab tu melepaskan pucuk masing-masing. Apabila dia melepaskan pucuk buluh yang panjang itu jatuh ke bawah, pokok-pokok yang ada kat bawah terkena pucuk tersebut. Boleh menyebabkan daun-daun rosak, ranting-ranting patah. Mengikut saiz kebesaran pucuk enau tu lah. Ya. Baik. Ini gambaran lah. Gambaran orang kenapa kita menggunakan bagai enau daun dalam berluka melepaskan pucuk masing-masing. Maksudnya orang yang mementingkan diri sendiri. Tinggi diri. Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Tak malu kan? Orang yang mementingkan diri sendiri ni maksudnya tinggi diri lah. Ya. Seperti enau dalam berluka melepaskan pucuk masing-masing ni. Orang yang mementingkan diri sendiri. Tak nak tolong-menolong antara satu sama lain. Tidak suka bertoleransi, tak ada tolak ansur dengan orang lain. Suka. Orang yang mementingkan diri sini ni sentiasa bersikap prasangka buruk pada orang lain. Ya. Baik, kita tengok soalan yang keempat. Apakah peribahasa ini? Hati kuman sama dicecah. Cecah. Kuman tu kuman? Kuman ni virus lah. Siapa yang kena virus ni? Haiwan hidup. Manusia lah, benda hidup. Di dalam ni apa benda hidupnya? Gajah. Jadi betulkah gajah? Hati gajah sama dilapah? Ya, betul. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Apa maksudnya murid-murid? Ya, maksudnya ialah pengagihan yang sama banyak antara satu sama lain lah. Ia menunjukkan permufakatan dan kemasyarakatan dalam pembahagian sesuatu. Ia melibatkan seperti keuntungan, rezeki, habuan dan sebagainya yang dikongsi bersama. Jika banyak habuan diberi sama banyak, jika sedikit
yang diterima, ia tetap dikongsi bersama. Beginilah murid-murid, berbisnes, kita nak jalankan perniagaan. Perniagaan ni mesti ada untung, mesti ada untung banyak, ada untung sedikit. Baik, katakan anda bisnes tak pernah rugi setakat ini. Anda sentiasa untung, cuma bezanya minggu lepas untung banyak. Jadi daripada untung banyak, awak bahagi-bahagikan keuntungan itu kepada rakan-rakan perniagaan anda. Tetapi pada minggu ini untungnya sikit, tak sama macam minggu lepas. Tetap awak bahagi juga keuntungannya. Itu saya analogikan saja. Maksudnya di sini, apa yang kita capai dalam kehidupan kita, sama ada bersama keluarga, masyarakat, jiran tetangga dan ahli komuniti, kita kongsi bersama-sama. Sekarang yang kita hidup ini ialah kita kongsi kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan bersama-sama. Artinya sekarang anda tengok di kawasan perumahan anda, ada kes bunuh-membunuh, tembak-menembak, kes penceroboh negara. Tiada, ya. Maknanya kita hidup aman bersama-sama. Jika anda lihat hati gajah sama di lapah, nampak gajah. Gajah tu berlari. Laju dia lari. Kenapa dia lari? Punya ada virus kejar. Sekarang musim COVID-19. COVID-19 ni dia suka kejar orang. Tak kira haiwan ataupun manusia yang hidup. Ya. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua di bawah tajuk hidup harmoni. Ya. Kita bacakan soalan bersama-sama. Penduduk Taman Embayu terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Ini penduduk apa? Penduduk Embayu. Ya. Baik, namun demikian, penduduk yang mengamalkan hidup saling membantu, bak kata pepatah, apakah jawapannya murid? Ya. Jawapan dia ialah bersatu teguh, bercerai robok. Demi mencapai keharmonian, para penduduk menjalankan tanggungjawab masing-masing. Mereka tidak bersikap bagai enau dalam berluka, melepaskan pucuk masing-masing. Maksudnya, kalau nak menjalankan hidup bahagia, hidup sejahtera bersama masyarakat, janganlah kita pentingkan diri sendiri. Contoh dalam hidup berjiran, anda tidak boleh pentingkan diri anda sendiri. Anda kena menegur, bertegur sapa dan melayani jiran dengan baik. Itu di peringkat tetangga jiran. Tapi peringkat masyarakat yang ramai, ahli komuniti yang tertentu, anda harus berbuat baik dan tidak boleh tinggi diri kepada orang. Baik, amalan hidup bertoleransi dan muafakat dapat dibuktikan apabila penduduk menghadapi susah dan senang bersama-sama. Susah senang hidup bersama. Jadi, bak kata pepatah, jawapannya, bak gajah sama di lapah, hati kuman sama dicecah. Itulah maksudnya. Hidup ini mesti berkongsi sama-sama. Waktu kita senang, kita berkongsi dengan rakan kesenangan kita. Waktu kita susah, orang lain pun kongsi. Kita pun kongsi rasa susah kita kepada orang lain. Baik. Dan yang terakhir, jelaslah bahawa perpaduan menjadi tonggak utama bagi anggota masyarakat kerana mereka berpendapat. Jawapannya, serumpun, bak serai, sesusun, bak sirih. Maksudnya apa itu? Apakah maksud serumpun, bak serai, sesusun, bak sirih? Maksudnya amalan hidup bermuafakat, menyebabkan kita hidup tidak berpecah. Selagi kita mengamalkan sikap toleransi, selagi kita mengamalkan sikap muafakat, maka hidup kita akan aman. Maka tiada berlaku perpecahan, perbalahan atau konflik dalam kehidupan kita bersama masyarakat, ahli komuniti dan sebagainya. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran saya. Maka saya ingatkan kepada murid-murid, siapa yang salah dalam membuat latihan ini, maka cikgu minta anda buat latihan ini sebanyak 5 kali. Ingatkan peribahasa ini,
hafalkan maksud peribahasa ini dan cuba gunakan peribahasa ini ketika murid-murid nak membina ayat seperti di dalam petikan hidup harmoni. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran kita. Cikgu harap anda dapat menyelesaikan masalah anda dalam menyelesaikan latihan peribahasa. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe.